Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarin azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Subhanahu wa taala pada malam ini kita sekali lagi dapat bersama-sama dalam program kuliah maghrib kita bersempena dengan Minggu Halal Siswa, program Sarjana Muda semester 1 sesi 2021-2022 UTHM kampus Induk Payet Raja dan juga kampus Cawan Paguh. Alhamdulillah, syukurillah. Ya, alhamdulillah dengan kesyukuran kita ini Allah SWT berikan kepada kita masih lagi mengecapi nikmat kesihatan. Allah SWT berikan kepada kita nikmat untuk kita meneruskan kehidupan kita pada hari ini, insya-Allah, dan juga pada hari-hari yang akan datang dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman yang teguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan masih lagi kita ini diberikan nikmat-nikmat yang begitu banyak. Kenapa kalau kita kata nikmat Allah SWT ini, kalau kita nak hitung banyaknya, sangat banyak. Wa in ta'udu ni'matullahi la tuhsuha. Dan sekiranya kamu tidak menghitung nikmat Allah SWT, saya tidak akan terhitung banyaknya. Sangatlah banyak. Ya, di atas mana saja adalah bukan nikmat Allah SWT yang kita katakan bahawa ia perlu disyukuri. Nikmat ini yang kita terima ini mestilah kita syukur. Berterima kasih dengan Allah SWT. Alhamdulillah, syukurillah. Kita ucapkan alhamdulillah. Kita ucapkan apa orang kata, syukur dengan nikmat ini, dan dengan cara kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa zikir Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara cara bagaimana kita nak menghargai segala bentuk nikmat Allah SWT berikan kepada kita ini. Dan juga kita mohon Allah SWT juga agar kita dilindungi daripada wabak penyakit dan sebagainya ini, khususnya wabak COVID-19 ini yang masih orang kata masih lagi mengancam. Yang apa yang penting kita kena, itulah ujian Allah SWT, ujian pada kita. Yang penting kita kena sabar menghadapi ujian ini, dan kita mohon Allah SWT agar kita diberi pelindungan, daripada pelindungan daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Na'udzubillah min dzalik. Itu adalah fitnah akhir zaman yang berlaku pada hari ini, dan kita kena bersabar, kita kena teguhkan keimanan kita kena teguhkan, jagalah usaha kita yang menjaga SOP dan sebagainya. Sedang hadir sekalian, alhamdulillah, pada sesi ini yang lepas kita dah bertemu dalam satu sesi kuliah maghrib kita, jadi sambung dengan kuliah maghrib yang lain, iaitulah tentang kita cerita sikit tentang akhlak muslim. Yang mana akhlak merupakan satu, kalau kita katakan akhlak ni dari segi bahasanya merupakan satu tabiat ataupun sifat ataupun perkara-perkara yang menjadi perangai kita. Kata Imam Ghazali, perangai manusia ni, tabiat manusia ni mengikut kepada kebaikan, dan mengikut fitrahnya hendak kepada kebaikan. Ini fitrah. Dan apabila baik perbuatannya, fitrahnya, maka jadilah dia akhlak yang baik. Tapi sebaliknya, jika dia melanggar fitrah, maknanya dia bukan fitrah ni, maknanya satu kesemulajadian manusia, kesemulajadian manusia ini akan hendak kepada kebaikan. Tapi apabila mereka ini melanggar kepada fitrah mereka, maka jadilah sifat akhlak yang buruk. Disebut sebagai sifat mazmumah. Dia dua perkara, akhlak yang dua sifat, iaitu akhlak mahmudah, iaitu akhlak yang terpuji, dan kedua adalah akhlak mazmumah, perilaku yang buruk, yang keji. Betul antara perkara-perkara, betul antara model kita, antara idola kita dalam pembentukan akhlak ni, itu tidak lain adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ma bu'ithu li'utamim maqaimal akhlak. Sebenarnya aku ni, kata Rasulullah SAW, diutuskan adalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Maknanya kalau kita nak katakan akhlak siapa, kita nak ikut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lain. Maknanya akhlak Nabi itu merupakan contoh terbaik yang kita kena ikut sebagai panduan kita untuk kita jadikan dalam amalan kehidupan kita.
atau kita katakan bahawa antara kita katakan sifat antara ciri-ciri akhlak baginda Rasulullah SAW, iaitu Rasulullah SAW ni bersifat dengan sifat benar, jujur. Sifat benar ni atau disebut sebagai siddiq, adalah bukan sifat baginda Rasulullah SAW yang kita juga kena ikut sama. Walaupun Nabi ini adalah sifat benar, adalah sifat siddiq, adalah sifat wajib bagi Rasul. Yang mana nak katakan bahawa mustahil Nabi itu tidak bersifat dengan sifat jujur, benar. Berbanding dengan manusia ini, manusia juga bersifat dengan sifat maknanya yang saya daripada Nabi ini bersifat juga dengan sifat yang benar, jujur, tapi maknanya kita ada perkara yang lain. Apabila kita dituntut membuat perkara yang benar, membuat perkara bersifat dengan sifat benar dan jujur, tapi kalau kita buat baik, maka akan dapat pahala. Kalau kita tak bersifat jujur, maka akan mendapat dosa. Berbanding dengan baginda dengan Nabi, para Nabi ni, mereka ni bersifat dengan Nabi Rasul ni bersifat dengan sifat benar, dan mustahil ia bersifat dengan sifat yang tidak benar. Itu berbeza, berbanding perbezaan antara kita dan para Nabi. Nabi tu alaihi wassalam. Jadi yang kita sifat benar ini, betul Rasulullah SAW pernah bersabda, bermaksud sungguhnya sifat benar membawa kepada kebajikan. Benar akan membawa kepada kebaikan kepada seorang. Dan sungguhnya kebaikan pula akan membawa orang itu ke dalam syurga Allah SWT. Seorang yang bersifat benar hinggalah dicatat oleh sisi Allah SWT sebagai seorang yang benar. Orang yang benar, bersifat dengan sifat benar akan dicatat sebagai orang yang siddiq, orang yang benar. Yang membenarkan, sehingga kan kalau kita kan antara yang paling popular sehingga digelar sebagai as-siddiq adalah siapa? Itulah sahabat bagi Rasulullah SAW, iaitu Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq. Maksudnya yang membenarkan tentang kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah SWT, orang yang benar akan dicatatkan sebagai orang yang benar. Maknanya Allah SWT akan menggolongkan mereka dalam kalangan orang siddiqin, orang yang benarkan kenabian dan yang membenarkan segala syariat, ajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Dan juga sebaliknya pula, sungguhnya sifat dusta itu membawa kepada kezaliman. Ini membawa kepada kejahatan. Sifat dusta, bohong, penipu dan sebagainya membawa kepada kezaliman dan kejahatan. Dan mana kejahatan itu tadi akan membawa kepada seorang itu ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Auzubillah. Maka tidaklah tidak akan berlaku seorang yang berdusta itu sehingga Allah catatkan dia sebagai orang pendusta. Auzubillah. Maknanya apa yang kita nak adalah kita biarlah bersifat dengan sifat yang benar. Jujur, benar dalam segala perbuatan kita. Betul, kadang sekarang ni kita orang kata kelas dalam keadaan PDPR. Buat Google Meet macam ni kan. Lecturer mestilah punya cakap, tapi student cuma tunjuk dengan lambang je gambar. Kalau namanya Ahmad A je keluar kan. Tapi lecturer punyalah bercakap dekat depan depan komputer ni, tapi dia orang tak tahu buat apa kat dalam tu. Tak nampak kan? Kita tak buka skrin, tak buka kamera, tak nampak. Entah ada dah tidak, entah lecturer cakap seorang ke apa. Tu kan, itu orang yang tidak benar. Orang yang tidak jujur. Sebab itu apabila begitu, maka hilanglah keberkatan ilmu ketika itu. Jadinya, apa adabnya apabila kita untuk ilmu ni kena jujur dan benar dalam perbuatannya. Jangan berlaku khianat, jangan berlaku orang kata bersifat dengan sifat pendustaan. Kenapa sifat dusta ni adalah sifat penipu, adalah bukan sifat orang-orang munafik. Ayatul munafik salasa, kata Nabi SAW. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Iza hadasa kadzaba. Apabila bercakap bohong. Kan, jadinya tuntutan kita untuk berkata benar, bersifat dengan sifat benar, perbuatan yang benar. Jangan orang kata hipokrit, orang yang kata berpura-pura baik, depan lecturer baik, depan ibu bapa baik, depan apa baik, tapi belakang auzubillah min zalik. Ada orang yang begini kan, auzubillah. Maknanya biarlah kita ni bersifat dengan jujur sejujurnya dalam segala perbuatan kita, segala amalan kita,
segala percakapan kita dan sebagainya. Kerana itu Allah mencerminkan apabila Allah SWT tuliskan kita dengan tulisan dengan tulis kita dengan orang yang sadiq, orang yang benar. Apa kata Allah tadi, kata Nabi SAW, balasan adalah syurga Allah SWT. Siapa nak kata, siapa tak nak syurga kan? Masya Allah, heaven, tak terbayang dengan kita ni bagaimana kehebatan syurga Allah SWT. Itu dia. Satu kisah Rasulullah SAW satu ketika, Rasulullah SAW ni, satu ketika Rasulullah SAW sedang berniaga. Tiba-tiba dalam dalam berniaga tu, tiba-tiba ada seorang pencuri. Pencuri datang ni bertemu dengan Nabi. Dia sedang dikejar oleh seorang lah yang dicuri tu. Tuan yang apa tu, dia ambil curi barang orang tu, maka dia dikejar oleh seorang. Maka habis dikejar oleh seorang, maka dia bertemu dengan Nabi. Wahai Muhammad, tolong aku. Sembunyikan aku kat mana ni? Maka kata, okey, kau sembunyi bawah ni. Kau bawa kurma aku ni. Maka dia pun sembunyi bawah kurma tu. Maka datang orang yang kerja pencuri tu datang. Dia nampak Nabi, kata, Muhammad, kau nampak tak seorang tadi? Pencuri aku tengah kejar, dia nampak tak? Ya, aku nampak. Mana dia? Mana dia bilang aku bawa kurma ni? Engkau ni main-main pula dengan aku. Tak mustahil, tak pernah sabar. Takkan ada bawa kurma kan? Maka sudahlah kau, kata dia. Dia pun bertinggalkan Nabi Muhammad SAW dengan kurma dia, dengan pencuri itu. Maka bila keluar pencuri tu, kata dia, "Hui Muhammad, gila kau bagi tahu aku kat bawah, kau kata aku bawah ni." Tapi kata Rasulullah, betul tak aku bawah ni? Betul lah. Apa sebab, apa akibat kalau aku cakap betul tadi? Aku terselamat, kata dia. Nampak betul tak? Nampak engkau terselamatkan daripada dipukul ditangkap oleh orang mengejar kau kan? Betul. Nampak itu dengan asbab itulah, kata dia, dengan selamatnya engkau ni, kata dia, engkau orang yang beruntung. Kata dia, engkau adalah orang yang bertuah. Maka dengan asbab tu, Rasulullah orang yang mencuri itu telah meluk agama Islam, kan, dalam kisah tu kan, dengan sebab apa? Dengan sebab Nabi SAW bersifat jujur, benar. Betul lah kan? Pada logiknya, bersifat dengan sifat yang rendah diri. Seorang mukmin mestilah bersifat dengan tawaduk. Tawaduk ni memang merendah diri. Bukanlah orang yang orang kata, lawan dia orang yang bangga, orang riak, orang yang suka menunjuk-nunjuk. Ni orang yang lawan kepada sifat rendah diri. Maknanya nak katakan bahawa orang yang menunjuk-nunjuk ni, orang yang riak ni adalah orang-orang yang melakukan sifat mazmumah. Sebaliknya, sifat yang perlu ada pada orang muslim adalah sifat rendah diri. Nabi SAW dalam hadisnya, maksud tidak akan masuk syurga sesiapa dalam hatinya ada sebesar zarah, itu sifat takabur, menunjuk-nunjuk, membesar-besarkan diri. Akulah orang yang hebat, akulah orang yang terpandai, terpelajar. Engkau tengok aku kat UTHM sekarang, tak macam kau, kata dia. Contohlah kan, engkau cuma poli je, college community, aku dekat IPTA, IPTA awam, esok punya TV awam, contohlah kan. Jangan berasa takabur sangat. Kenapa? Takabur adalah sifat syaitan, sifat iblis. Yang mana apabila Allah SWT perintahkan supaya iblis, Azazil itu iblis tu untuk sujud kepada Nabi Adam, apa dia kata? Aba wastakbara. Maka dia enggan dan dia bertakabur, membesarkan diri. Aku ni kan dijadikan daripada cahaya, sedangkan Adam daripada tanah. Tanah dengan cahaya tentulah hebat cahaya lagi. Apa aku nak sujud dengan Adam? Engkarnya iblis itu menjadi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sifat takabur dan sifat iblis. Jadi kita kena rendah di tawaduk. Sebab kata orang Melayu buat kata pepatah kita, ikut resmi padi, makin berisi semakin berisi semakin tunduk. Jangan ada sifat takabur, membangga-banggakan, membesar-besarkan diri kita.
kitalah orang yang hebat, akulah yang paling hebat, akulah yang paling berilmu, akulah yang begitu begini. Gitu itu adalah perkara, itulah sifat-sifat yang tidak perlu, tidak boleh ada pada seorang muslim. Seterusnya, untuk menjadi orang muslim yang baik, maka kita perlu ada menjauhi sifat-sifat buruk, menjadi buruk sangka, su'zan. Buruk sangka ni apa? Orang yang suka buruk sangka pada orang. Dia ni kita apa ni? Mana buruk sangka ni dia akan apa ni? Bersangka buruk kat orang lah. Kecuali memang dah jelas buruk ni, zahir ni memang buruk tu lain. Kenapa zahir buruk ni biasanya dalamnya buruk juga. Jarang orang yang zahirnya baik, zahirnya buruk, luarnya baik, jarang. Tapi maknanya sebaiknya biarlah dua-dua baik, zahirnya baik, dan dalamnya juga adalah yang baik. Okey. Sebab tu buruk sangka ni sebagai su'uzon adalah orang yang suka mencari-cari, termasuk dalamnya adalah orang yang suka mencari-cari keburukan orang lain. Suka cari aib orang lain. Itu adalah perkara yang tak boleh ada pada orang Islam. Seorang yang berakhlak, yang disebut sebagai orang berakhlak muslim. Betul Allah SWT nyatakan dalam surah Al-Hujurat, wahai orang beriman, jauhilah kamu kebanyakan dari prasangka, bersangka buruk pada orang. Apabila kita lihat, kita katakan bahawa pada zahir saja. Kita boleh katakan zahir saja gitu. Maksudnya kita dalam hati kita jangan kurik. Kita pun tak tahu apa dalam hati orang. Contoh macam orang yang suka bersedekah. Dia bersedekah, lepas tu dia ambil gambar selfie. Itulah. Kan sekarang ada program-program orang bersedekah kan, ambil gambar sebagainya kan. Macam contoh macam Ustaz Abid Liu dia kan. Dia bantu orang sana sini. Kita tengok pada zahir saja. Zahirnya dibuat baik, itulah yang kita katakan dia baik. Kita bersangka baik. Jangan kata ini Ustaz Abid Liu ni apalah kata dia kan. Bersedekah konon kata dia, tapi duduk buat orang. Contoh kan. Itu kita tak boleh katakan apa-apa, dalam hati tu hanya Allah saja yang tahu. Hanya dia dan Allah saja yang tahu. Kita tak boleh menghukum mereka begitu. Yang kita nampak pada zahirnya baik, ia baiklah. Jangan kita bersangka buruk pada perkara yang apa. Kecuali dalamnya di luar ni memang nampak jelas buruk. Seorang yang memang pencuri contohnya, terkenal dalam kampung pencuri. Habis dia nampak dia, jangan kita sangka baiklah dia ni, walaupun dia memang pencuri tapi sangka baiklah, takkan nak mencuri rumah aku. Kita pun tak kunci rumah. Memanglah kena curi sebab apa? Bersangka baik pada yang tidak betul. Bersangka baik pada yang zahir, yang baik. Kalau buruk, jangan kita terus menghukum, tapi kita tinggalkan dengan Allah SWT. Tapi usaha kita apa? Usaha kita agar kita ini jangan meletakkan keburukan pada dia. Jangan sebut keburukan pada dia. Kata Allah SWT tadi, sungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Orang yang melakukan buruk sangka itu adalah orang yang berdosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain. Kita cari salah orang, akan jumpa kesalahan mereka. Tapi kita buat, kita kena tengok kebaikan dia. Kejahatan yang dia buat jadikan sebagai sempadan. Kita tegur dia, kau jangan buat gini, kau jangan buat gini. Tapi apa yang kita lihat adalah kebaikan dia, kebaikan yang dia buat. Itu adalah disebut sebagai husnuzan. Jangan kita menambah-nambah kata orang. Sekarang ini kan banyak dekat media massa kan, dekat WhatsApp ke, dekat Twitter ke, dekat Instagram ke apa, berita-berita yang macam-macam, gosip-gosip dan sebagainya. Kalau benda yang baik, okey, kita boleh sebarkan, betul baiknya. Kalau tidak baik, tak payah nak sibuk-sibuk nak sebarkan. Kenapa itu orang kita ikut sama pula, busy body pula kita nak nak interview sama-sama, nak memburukkan orang, tak payah. Tak payah. Benda yang buruk jangan disebar-sebarkan, takut fitnah. Fitnah satu perkara yang lebih buruk. Fitnah itu fitnah tu asyaddu minal qatl. Fitnah tu dia punya akibat dia, dosa dia lebih buruk daripada membunuh, nauzubillah. Ini benda yang disebut sebagai benda yang kita kena jauhi. Itu termasuk dalam perkara-perkara disebut sebagai su'uzan. Dia juga
Juga ada orang suka suzon, jadilah perkara lain seperti apa? Namimah. Iaitu dia suka mengadu domba. Nampak orang ni, kau janganlah dia tu bukannya betul sangat pun. Dia nampak je alim, nampak je macam apa pakai tudung lah, tapi hati busuk. Jangan dia kata gitu. Itu busuk hati tu dia. Ya. Itu perkara yang jangan kita busy body sama kat orang. Nampak hukum lah orang pada zahirnya. Pada batinnya tu kita serahkan kepada Allah SWT. Kita bersangka baik dengan dia, semoga Allah SWT menjadikan dia tu asbab kebaikan bagi kita. Kerana hati manusia ni dia boleh berbalik-balik. Qalbun tu adalah benda yang boleh qalbun tu bahasa Arab, bahasa Melayu adalah hati. Hati ni boleh terbalik. Sebab tu kita dalam sembahyang kita kena doakan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wala atatik. Ya Allah Tuhanku yang membolak-balikkan hati ni, kau tetapkan hati itu dengan agama Islam, dengan agama Islam. Dan jangan cari salah orang lain, dan janganlah sebagai kamu ni mengumpat. Dia tak lari. Su'uzon berburuk sangka tadi tu, dia akan jadi mengadu domba, dia akan jadi mengumpat. Mengumpat ni satu perkara yang dilarang, nauzubillah. Dia darab maknanya menceritakan keburukan seorang dengan seorang yang dia tak suka benda tu. Mungkin kadang mungkin kalau misalnya kata ada mudaratnya mungkin kita boleh cerita. Tapi jangan disebut namanya. Ambil iktibarnya. Misalnya kata ada orang suka orang suka buat buat buruk lah. Kalau misalnya kata ada dia je mesti semua spoil, tak jadi. Jadi kita ada dia jangan mengumpat dia. Dia ni tak boleh ada ni, kalau ada dia tak jadi dia. Maknanya menceritakan keburukan dia tu, tapi misalnya kata kalau macam kata isu pencuri dia tu, kita cakap dia ni pencuri. Walaupun dia tak ada depan mata, tu boleh kenapa? Ada masalah dia. Kenapa? Untuk menjaga keselamatan kampung dia. Kau nampak dia ni, kau jaga-jaga. Dia ni adalah pencuri. Tak apa Betul juga dalam organisasi sama kan, ada orang yang jenis apa mengampu kan. Mengampu, berbodik dan sebagainya ni. Orang ni pun jangan kita dekat dengan ni kau. Nampak dia, kau jangan percaya sangat dia. Untuk apa? Untuk kemaslahatan organisasi kita. Boleh kita sebut. Tapi jangan maknanya untuk kebaikan organisasi okey. Atau menjadi saksi kepada satu perkara yang hukuman, boleh. Itu ada benda-benda yang dibolehkan lah untuk kita ni menceritakan keburukan, tapi dengan asbab masalah yang lain. Pengiktibaran, jangan kita melakukan benda yang sama buruk dengan sama dia. Begitu. Itu ada bukan? Maknanya itu kerana mengumpat ni seperti apa memakan daging saudaranya. Auzubillah min dzalik. Maknanya itu jauhilah perkara apa tadi? Sifat buruk sangka, mengadu domba, dan juga suka mengadu orang ni, jangan begitu, dan juga suka mengumpat. Begitu. Seterusnya kalau kita lihat sifat muslim itu yang perlu ada adalah sifat pemalu. Pemalu ni adalah sifat haya. Al-haya'u wal iman. Sifat malu itu adalah sebahagian daripada iman. Orang yang tak malu tak ada iman. Maknanya pemalu, makna malu pada tempatnya. Jangan nak cakap, nak tanya soalan dekat kelas pun malulah. Itu tak malu. Itu tak perlu malu. Malu kalau misal kata perkara yang boleh menjatuhkan keaiban. Makna boleh menimbulkan aib dalam muka kita, dalam maruah kita. Itu adalah malu yang kita kena jaga. Sekarang ni orang pun dah tak malu kan, membuka aurat di sana sini. Itu aurat tu adalah maruah. Kenapa Islam suruh kita jaga tutup aurat kita? Tutup aurat ni apa? Kalau bagi tutup aurat ni secara umumnya lah menutup segala yang disuruh tutup. Kalau lelaki ni suruh, kalau lelaki ni pusat hingga lutut untuk aurat. Pusat hingga bawah lutut. Atas pusat, kalau itu Syafi'i, atas pusat bawah lutut. Itu aurat kita. Kalau perempuan, suruh badan. Kecuali muka dan tangan, tapak tangan. Maknanya itu adalah aurat.
Dan syarat aurat mesti apa? Jangan pakai baju yang ketat. Jangan pakai baju yang ketat menampakkan susuk tubuh. Itu bukannya aurat. Itu tidak menepati penutupan aurat. Tidak jarang. Nampak dia punya apa kan jarang, baju jarang. Itu juga tidak menepati syarat penutupan aurat. Jadi kalau aurat mestilah jangan jarang, jangan ketat. Itu dia. Ini hari ni orang buat itu. Itu kalau misalnya itu ada orang yang tidak mahu, kenapa? Menjatuhkan maruahnya. Menjatuhkan maruah. Itu adalah sebab malu ni kena ada. Kenapa? Malu adalah perkara yang disebut sebagai iman, cabang-cabang iman. Orang dah tak ada malu dah tak ada rasa malu yang begitu, maka itu adalah bukan iman yang mungkin ada something wrong. Ada masalah apa? Ada masalah problem dekat iman dia. Itulah Rasulullah SAW daripada hadis Rasulullah SAW satu hadis Rasulullah SAW yang maksud iman itu adalah iman itu lebih daripada 70 cabang. Yang terbaik daripada adalah mengucap la ilaha illallah. Yang terbaik. Maknanya iman itu ada 70 cabang. Yang terbaik adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dan yang paling indah adalah membuang satu ke dalam jalan. Membuang yang mana 70 ranking 70 tu, 70 yang atas sekali adalah la ilaha illallah, yang bawah sekali adalah membuang perkara yang mengganggu perjalanan. Misalnya kalau tengah jalan jumpa jumpa kayu melintang, mengganggu kan, ambil buang, itu juga iman. Dan malu juga Rasulullah SAW adalah satu cabang daripada cabang-cabang iman. Malu tu kena ada, malu. Kerana orang berkapal, couple tanpa ada ikatan ni adalah maruah. Jangan benda yang menjadikan benda yang main-main. Saya tak nak ada berlaku besok, ada di kalangan pelajar kita, sesi apa ni 2001, semester 1, sesi 2021, 2022 ni ada ditangkap gitu-gini, tak nak. Itu juga maruah. Kena malu dengan maksiat. Jangan buat maksiat. Kerana maksiat ni ada perkara yang membuka sifat malu. Bukan membuka kemaluan, membuka sifat malu. Itu jangan sampai buat. Jangan saya ada dengar nanti kan pelajar ITHM ditangkap di bawah pokok sawit contohnya, di bawah tangga, tak ada. Itu ada kenapa ada berlaku maksiat begitu menjatuhkan maruah. Maka itu adalah perkara yang disebut sebagai malu. Jaga jangan sampai didedah-dedahkan. Kenapa benda-benda begitu adalah benda yang boleh merosakkan, menghilangkan sifat malu. Nauzubillah. Kenapa? Sebab tadi orang tak ada sifat malu adalah orang yang tidak ada iman, something wrong pada iman dia. Begitu. Seterusnya, sifat yang perlu ada juga dalam orang Muslim adalah sifat lemah lembut dan sabar. Sifat lemah lembut dan sabar. Kata Allah SWT, firman Allah SWT dalam Al-Quran, dalam surah Asy-Syu'ara, menyatakan bahawa wala man sabara ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Maksud dalam pada itu ingatlah orang yang bersabar dan memaafkan kesalahan orang terhadapnya, sungguh mereka itu adalah dari perkara-perkara yang dikendaki dan perlu diambil berat. Apa? Sabar. As-sabiru warabitu. Maknanya nak katakan sifat sabar adalah sifat yang penting. Wabasyirus sabirin, kata Allah SWT. Berilah berita gembira bagi orang yang bersabar. Kerana orang sabar di dunia ni, di akhirat dia akan mendapat kebaikan. Imam Ghazali mengatakan sabar ni ada 4 perkara. Sabar pertama, sabar dalam ketaatan. Dalam melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Apa makna kita solat sabar? Kenapa? Solat ni kan benda yang susah, benda yang agak kena ikut tata caranya, masanya, ada dibatkan apa ni sah dan tak sah dia. Ini kena sabar dalam ibadat. Kenapa? Apabila kita melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT ni, syaitan adalah makhluk yang paling jealous, yang paling iri hati, yang paling nak mengganggu kita adalah syaitan. Sebab tu syaitan ni kita jauhkan, kita hindarkan dengan banyakkan solat. Itu dia. Intan surullah yang surukum wa yastabid aqdamakum. Jika kamu membantu Allah SWT, Allah akan bantu kamu.
Solat adalah perkara yang kita lakukan ketaatan. Solat jangan sampai ditinggal. Sabar melakukan ketaatan. Walaupun ketaatan ni kadang benda yang kita, kenapa ketaatan sabar? Kerana ketaatan itu yang kita buat, ketaatan Allah SWT itu akan menolak kehendak nafsu, kehendak syaitan. Kenapa? Syaitan dan nafsu tak suka benda tu. Ketaatan memang mereka tak suka. Jadi apabila nak buat ketaatan, mana nak melakukan perintah Allah SWT, ni musuhnya akan ada. Itu dia. Jaga jadinya memang bersusah payah sikit di dunia, insya-Allah akhirat wabashirus sabirin kata dalam Quran tu, maknanya Allah akan berikan wabashirus sabirin tu adalah bergembira bagi orang sabar, iaitu syurga Allah SWT. Okey, itu pertama. Yang kedua, sabar dan maksiat. Ada maksiat ni memang benda yang nafsu suka. Manusia paling suka tentang nafsu ni suka tentang apa ni maksiat. Dan kita tahan diri kita melakukan maksiat itu adalah sabar. Sabar bila kita diuji dengan maksiat, kita jauhkan benda itu daripada dapat dilakukan. Itu bukan sabar. Yang ketiga adalah sabar dalam ujian. Sekarang kita diuji kan, uji dengan pandemik, uji dengan COVID-19, sabar. Kita harapkan ada kebaikan, ada hikmah di sebalik ini. Ada hikmah, kita harapkan begitulah. Maknanya kita kena bersabar dengan ujian Allah SWT. Apa sajalah bentuk ujian. Maknanya itu merupakan kita bersabar dengan ujian. Dan juga yang keempat adalah bersabar dengan kesenangan. Apa maknanya kesenangan? Jangan hanyut kaya, jangan hanyut dengan kekayaan. Maknanya kita misalnya kata, kalau misalnya kita banyak duit, jangan jadikan duit itu sebagai menghanyutkan kita daripada mengingati Allah SWT. Sabar, kalau misalnya dengan kaya, derma. Banyakkan sedekah. Kalau kita kaya, kalau kita sihat, sabar dan kesihatan, buat ibadat. Jadikan dengan kesihatan kita tu, kita dapat laksanakan perintah Allah, dapat kita melaksanakan segala suruhan Allah SWT, buat baik dan sebagainya. Itu adalah bukan sabar. Itu dia. Itu empat perkara yang disebut sebagai sabar yang perlu ada dalam diri seorang Muslim. Dan juga banyak lagi lah ciri-ciri akhlak orang Islam ini, seorang Muslim itu, untuk antaranya. Mungkin banyak lagi. Apa yang penting, buatlah baik apabila kita merasakan itu adalah baik. Kita buat baik perkara yang kita rasa benda itu adalah benda yang baik, berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kan hari ini orang akan berfikir mengikut akal. Sedangkan dalam masa yang sama, Al-Quran bercanggah dengan Al-Quran. Banyaklah perkara. Mana bila bercanggah Al-Quran, walaupun benda itu baik, jangan kita ikut. Contoh, ada orang yang memperjuangkan tentang hak asasi manusia. Contohnya, contoh macam orang memperjuangkan tentang hak pelacur, hak LGBT dan sebagainya, kesamaan dalam agama. Itu golongan-golongan liberal dan sebagainya. Itu nampak macam sama macam hak asasi, tapi bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah SAW. Itu tak boleh dilaksanakan. Jangan kata kita nak memperjuangkan benda itu kerana itu adalah bukan hak asasi, tapi dalam masa yang sama dia bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah baginda. Kenapa orang Islam dua perkara mesti jangan sampai kita belakangkan, kita tinggalkan, itulah Al-Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amrayn, kata Nabi SAW, lan tadillu man istamaksaktum bihima, Al-Quran wa sunnatu Rasulullah SAW. Dua perkara yang aku tinggalkan, kata Nabi SAW, dan kamu berpeganglah kepada keduanya ini, niscaya kamu tidak akan sesat. Itulah Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah SAW. Saya cakap itu dulu. InsyaAllah di kesempatan lain kita boleh sambung lagi benda ni. Kenapa nak cerita akhlak ni? Sangatlah banyak akhlak. Yang penting hiasilah akhlak kita dengan akhlak Islam, dengan akhlak yang terbaik, dengan akhlak-akhlak yang mahmudah. Banyak dijauhkan daripada sifat-sifat hasad dengki, suka memberi salam, itu adalah bukan akhlak. Memaafkan orang, dengan berdendam, itu juga akhlak lain yang baik, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Saya ingat setakat dulu, semoga ada manfaat dalam pertemuan kita ni. Jadikanlah jaga nama baik kita, air muka kita kena jaga nama keluarga kita, image keluarga kita, jaga nama image universiti. Kalau awak dalam universiti ni, jaga nama universiti, jangan mencalarkan nama universiti. Dan itu adalah merupakan akhlak yang perlu ada. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Allah maknanya kita apa? Kita melaksanakan segala perintah Allah SWT. Akhlak kita kepada sesama manusia, akhlak ni kalau kita baca dalam kitab Allahu Akbar, ingat ada 3. Akhlak kepada Allah maknanya kita laksanakan segala perintah Allah dan daripada Nabi SAW, surah daripada Nabi SAW yang pertama. Yang kedua, akhlak kepada ibu bapa. Dalam akhlak lagi tunjukkan, kalau masih kata ada ibu bapa lagi, jangan sampai tak WhatsApp, tak ada call seminggu, 1 hari, 2 hari, jangan sampai tak ada. Jangan sampai kita lupa, lebih pada kawan lagi, lupa kepada ibu bapa. Dan kalau dah tak ada, sentiasa berikan dia doa yang baik. Allahumma fili zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau yang ada tak ada, doakan mereka kebaikan. Kalau yang ada lagi, buat baik. Call selalu, WhatsApp selalu, Instagram selalu, bagi respon yang baik untuk mereka. Jaga nama mereka, jaga nama keluarga, jangan sampai mencoretkan arang ke muka mereka. Doakan kebaikan untuk mereka. Nanti apa kalau misalnya kita buat gitu, insya-Allah anak kita nanti akan buat baik benda kita kepada kita. Nabi SAW katakan, birru abaukum taburukum abnaukum. Buat baiklah kamu kepada ibu bapa kamu, dan anak-anak kamu nanti akan buat baik pada kamu. Sebaliknya kalau misalnya kita buat jahat pada mereka, anak-anak kita nanti pun sama akan buat jahat pada kita. Nauzubillah. Begitu. Dan yang ketiga adalah akhlak kita kepada sesama manusia. Sama makhluk Allah SWT ini, akhlak kita sama manusia, akhlak kita sama makhluk, maknanya binatang, akhlak semua kepada alam semua jadi, juga akhlak yang kita kena perlu hiaskan dalam kehidupan kita. Wallahu alam, semoga ada manfaat dalam pertemuan kita ini. Semoga Allah berkati segala usaha kita. Semoga Allah SWT golongkan kita dalam kalangan orang yang daripada kalangan siddiqin, syuhada was salihin. Disebut sebagai hasuna wala rafiqa ya arhamar rahimin. Wallahu alam. Saya ingat setakat dulu. Kita tutup pertemuan kita dengan tasbih kifrah dan surah Al-As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.